Hello kawan, nama saya Tanah dan selamat datang kepada channel saya. Hari ini hari kedua kita akan continue our review pasal kereta Audi A6 Hybrid saya. Now, sebelum saya mula topik hari ini iaitu berkenaan performance mods, modifikasi yang saya buat untuk performance, saya nak sebut sedikit pasal komen-komen yang saya dapat semalam. So, ada yang komen yang tayar saya, rim saya ini agak kecil. Ada yang komen akan membuat tayar yang lebih tebal. Ada yang komen tayar ini nampak sedikit a bit outdated. Now, saya nak anda faham ya, sebab saya buat tayar begini ialah satu, supaya bila saya keluar dan anda lihat kereta ni, anda akan tahu ini ialah kereta I. It's different, it's unique. Nombor dua ialah rim ini adalah rim lama Audi, bukannya rim yang terbaru daripada Audi. So untuk mengambil rim lama ini dan refurbishkan dia untuk membuat dia dalam warna gold, saya rasa adalah tu homage, satu penghargaan kepada Audi. Dan sebab itu saya buat begini. So kalau nak, I boleh beli rim baru je, tak ada hal. Tapi I dah belanja agak tinggi untuk buat refurbishment, kerana saya nak simpan dia punya intipati Audi dengan give respect to this old rims over here, dengan memberi hidup yang baru. So I hope you like my konsep ni, and definitely lepas pakai rim ini, saya rasa saya nak pergi rim yang lebih besar pula. Mungkin pada bulan Disember, rim ini akan menjadi rim 20 inci. So kita akan tunggu dan lihat apa yang akan datang pada bulan Disember. So kembali kepada video hari ini berkenaan performance mods. So, performance mods, apakah itu performance mods? Nah, anda kena faham ya, untuk kereta-kereta begini, anda boleh buat, misalnya boleh pakai brake lebih baik, anda boleh pakai minyak lebih baik. Nah, minyak, brake, benda-benda maintenance tu saya kira bukanlah performance, dia more to wear and tear, apa yang anda pakai untuk membaikkan kereta anda. Tapi performance mod akan membuat kereta anda lebih mantap, lebih banyak power, lebih banyak kuasa brake, lebih banyak kuasa untuk cornering. Itu adalah performance mods, dan saya akan huraikan 3 mods yang anda patut buat untuk kereta anda. Nombor 1. Nah, setiap kereta, tak kisahlah kereta tu Proton ke, Mazda ke, Audi ke, apa-apa, mod yang pertama yang anda patut buat ialah tayar. Bila anda beli sebuah kereta, kereta tu akan disupplykan dengan tayar yang mungkin bukan tayar yang terbaik untuk kereta anda. Sebab anda kena bayangkan, mereka harus membeli tayar yang murah, cukup untuk semua 1,000, 2,000, 3,000, 40,000 kereta yang dijual oleh kenderaan tersebut. So, bukan yang terbaik. So, anda kena lihat apakah tayar untuk anda. Untuk saya, ini adalah ciri-ciri yang saya perlukan. Saya perlukan tayar. Nombor A ialah thin profile. So, anda kena tahu apakah cara pemaluan anda. Misalnya, jika tempat anda bawa kereta banyak pothole, banyak lubang-lubang, anda kena beli tayar yang di mana profil dia tinggi, supaya anda boleh pergi ke pothole tersebut dan keluar tanpa merosakkan rim anda. Jika anda bawa kereta more to town driving, jika anda bawa kereta untuk katakan bergenting, untuk buat track, katakan untuk more for handling, anda patut consider beli tayar dengan thin profile. So tayar ini ialah 35, itulah dia punya ketebalan tayar tersebut. Rim ni adalah rim 19 inci. Now, ada orang yang suka rim yang lebih besar sebab nampak lebih garang, tapi saya nak ada balance tau. Bukan terlalu kecil, bukan terlalu besar. Rim ini 90 inch, and kalau anda lihat sini, ada banyak ruang di sini. Cukup untuk saya bawa ke KL, sebab KL biasalah banyak pothole, dan itulah saya memilih tayar ini. Tapi saya sekarang ada niat untuk tukar pada tayar yang lebih besar, 220 inch. So number 1, pick the right tires. Dan tayar pun anda kena tahu misalnya ini adalah tayar Goodyear F1 Eagle. So anda akan lihat kalau anda beli tayar seperti katakan brand-brand yang murah dari China, katakan Lancel, brand tu mungkin murah, tetapi kuasa stopping power dia agak tidak begitu cekap. So these tires
Ini adalah F1 daripada Germany rasanya. Dia agak bagus. So anda kena faham, ada tayar UHP, ada tayar biasa, ada tayar economy. Semua tayar adalah berlainan. Dan saya akan buat video berkenaan tayar separately. Tapi first thing first, tukar tayar. Nombor 2. Nombor 2, apakah mod saya buat? Rim. Kenapa rim? Now, anda kena faham rim ini bukan semuanya adalah rim yang sama. So, rim ini ada misalnya rim yang stock daripada manufacturer. Ini adalah rim original daripada Audi. Ada juga rim yang kita beli daripada Indonesia, China, negara-negara yang memberi kita rim yang agak murah. RM2,000 dapat rim 80 inch, 90 inch. Adakah patut anda beli rim tersebut? Jikalau anda beli rim untuk show, untuk katakan nampak cool, nampak elegan, baik, tak kisah. Tetapi rim itu bukanlah rim yang ringan dan kuat. Kalau rim yang ringan dan kuat itu adalah forged rims. Forged rims adalah agak mahal, lebih kurang RM6,000 yang paling murah anda boleh cari di pasaran. Dan saya tak mampu nak beli rim begitu. So for me, baik saya beli rim yang terpakai, original, yang saya refurbish, maksudnya saya repair balik, daripada membeli rim-rim yang murah hanya untuk show. So itulah konsep I. Dan mungkin konsep anda lain, tapi that's my choice. Your choice could be different. So nombor 2, beli rim yang elok, sebab rim tu adalah juga berat. Kalau rim yang katakan murah, dia adalah berat. Bila dia berat, apa berlaku ialah bila anda bawa kereta, berat di tayar itu, berat di rim tu akan bertambah, akan berkali ganda sebab dia berputar. Same way anda angkat satu gasing, anda putar gasing tu akan mempunyai apa panggil tu, dia akan ada banyak beban kepadanya sebab dia berputar. So kalau rim berberat, maksudnya kereta anda juga akan berat. So nombor 2, think about your rims. Nombor 3. Dan nombor 3, apa anda buat berkenaan ini ialah tuning. Apakah itu tuning? Now, anda pernah dengar katakan misalnya company-company seperti Revo, APR, dan kita ni adalah tune oleh DNA tuning. Tuning adalah apabila ECU dalam kereta ni, ECU adalah satu komputer yang boleh mengawal betapa banyak bahan api, udara yang masuk pada RPM yang tertentu. Jikalau kita tune ECU tersebut, apa yang berlaku ialah kereta ni akan behave differently. Now, kenapa kereta tersebut tidak ditune untuk power yang maksimal daripada factory? Now, anda kena faham, bila seorang pengusaha kenderaan memunculkan kereta tersebut, mereka akan menjual kenderaan untuk reliability, untuk pasaran dunia. Sebab Audi bukan dijual hanya di Malaysia, di Germany, di Australia, di UK, di merata dunia. Di setiap pelosok dunia, minyak yang dipakai adalah berlainan. 95, 97, RON dia adalah berbeza. Juga dia punya cuaca, juga dia punya udara, sebab udara ada humidity, betapa banyak air dalam udara tersebut. So semua benda ni adalah berlainan. So bila anda mendapat kereta, kebarangkalian besar, anda boleh tune kereta anda untuk mendapat lebih banyak power. And this is what I have done to my car. Kereta I stock daripada factory mendapat 245 horsepower dan 450 Nm torque, which is quite high. Tetapi after tuning, kereta ni mendapat 311 horsepower and 540 Nm torque, which is like suku tambah 20% tambah. About suku lebih daripada original. And bukan that's all not, tapi bukan itu saja. Lebih kepada power yang keluar, apa yang berlainan ialah cara kuasa itu dikeluarkan, dihasilkan juga berlainan. Dan itulah yang saya paling suka pasal tuning. Sebab tuning bukan saja dapat memberi extra power, tapi di mana power tersebut. Misalnya sebuah kereta NA atau kereta tanpa turbo, kuasa yang ada hanya akan bertambah sedikit aja. Tapi anda boleh menolak kuasa tu kepada RPM yang lebih rendah. Maksudnya, it's more usable power. Power yang boleh gunakan pada RPM rendah. Sebab anda dan saya, kita tidak akan bawa kereta pada RPM yang tinggi. Kita bawa kereta di jalan raya, pergi pasar, semuanya adalah untuk benda-benda yang biasa.
So kalau biasa power tak dikeluarkan, power tu di reserve untuk RPM tinggi, apa gunanya kereta anda? So tuning will definitely help. And untuk tuning tersebut, untuk stage 2, apa I dah buat dia lah, I dah buka catalytic converter di kereta ini. So dia dibuang, dan exhaust masih standard, dan itulah mod performance untuk kereta I. Now, anda mungkin bertanya, Tana, berapakah kos yang I nak belanja untuk benda-benda gini? Now, I nak buat ni sebab surprise, sebab my wife ada tengok video I, dan kalau I bagi tahu berapa kos untuk benda ni, dia akan marah saya. So, I nak tunggu untuk video terakhir di siri ni, di mana saya akan menghuraikan semua benda yang I dah spend untuk kita ni. So, daripada wrap, daripada daripada rim, daripada tayar, kepada my tuning, semuanya akan dihuraikan. So saya mengharapkan anda akan ikut series ini untuk mengetahui berapakah jumlah total yang I dah spend untuk kereta ni, dan supaya anda juga boleh tahu bagaimana anda boleh buat kereta you lebih daripada sekarang. Be more. Jadi kalau gitulah. Okay. Oh, one more thing. Tolong komen di bawah, apakah yang anda nak lihat di video seterusnya. Adakah anda nak lihat kos penyelenggaraan maintenance untuk kereta ni? B, anda nak tahu pasal ciri-ciri kereta ini di dalam? Or C, anda nak lihat bagaimanakah pengendalian kereta ini? So again, komen di bawah, dan kita akan jumpa esok dalam video series Audi A6 Hybrid milik Tana. Cheers guys, and go out there, have a little more fun.